Didik TV KPM 50, 100, 120, 10, 180. Alhamdulillah. Banyak duit hari ni dapat. Banyak duit, Luqman. Bagilah Ustazah pinjam 50. Boleh Ustazah. Tapi Ustazah, bila nak pulangkan nanti, RM70. Boleh? Wah, mana boleh, Luqman. Kenapa pula tak boleh Ustazah? 20 tu nanti jadi riba tau. Haram. Oh, ya ke? Ya. Ingatkan bila untung boleh Ustazah. Oh, tak boleh. Kalau nak untung boleh, tapi yang macam tu namanya riba. Min sini Ustazah ajar. Okey Ustazah, jom kita belajar. Okay. Jom. mari Silakan kita Ustazah. Ustazah teruskan ajar. Boleh Ustazah, silakan. Okey, jadi kita teruskan segmen kali ini dengan unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam. Ya, murid-murid semua. Okey, unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam, unsur yang pertama ialah riba. Riba ni maksud dia ialah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang. Jadi contoh yang paling senang nak faham adalah contoh yang baru berlaku sebentar tadi. Betul. Ya? Contoh yang baru berlaku sebentar tadi. Tapi apa yang Ustazah letak dekat slide Ustazah ni ialah Aiman berhutang daripada Ilham sebanyak RM100 dengan syarat Aiman mesti membayar RM110 kepada Ilham. Jadi RM10 ni adalah riba. Ya, tak boleh. Jadi ingat murid-murid semua, riba ni dia berlaku dalam pertukaran barang dan hutang. Dia riba ni dia berlaku dalam dua benda. Ya? Riba ni murid-murid semua, dia ada pembahagian dia. Dia ada beberapa jenis. Macam tadi Ustazah kata dia ada dua kan? Ya. Jadi riba ad-duyun, riba hutang ni dia sangat mudah nak faham. Macam tadilah. Kan macam kita lakonkan tadi Luqman kan? Jadi kalau pinjam certain amount, kena pulangkan lebih daripada amount yang dipinjam tu, lebihan tu riba. Itu sangat senang nak faham. Tapi ada yang sukar difahami, iaitu riba al-buyu', iaitu riba yang melibatkan jual beli. Okey. Jadi dia ni murid-murid dia macam ni. Keuntungan kita ni dalam proses jual beli, kita memang boleh memperoleh untung. Ya, Luqman? Ya. Dalam proses jual beli, kita boleh memperoleh untung sebanyak-banyaknya, tak kisah. Contohnya, Luqman, Ustazah ada beras Malaysia. Betul? Ya. Ustazah jual beras Malaysia ni dengan harga RM100. Mana Luqman tadi yang RM100? RM100 ya? Ya, RM100. Okey, jadi Ustazah jual RM100 ke RM50 ke, walaupun kos Ustazah RM10, ya. Ustazah jual RM50, untung dia RM40. Betul? Kan? Tak apa, boleh. Ustazah kos RM10, Ustazah nak jual RM100, untung RM90. Boleh, tak ada masalah. Ya. Jadi tak ada masalah. Kalau antara beras dengan duit, semua tak ada masalah. Maksudnya barang yang Ustazah jual lain, beli pakai barang lain, itu tak ada kena-mengena dengan riba. Boleh, tak ada masalah. Tapi riba ni, dia berlaku bila? Ya, riba dalam jual beli ni, dia berlaku apabila dia berkait dengan barang-barang yang ada di dalam hadis ini. Mari kita baca sama-sama murid-murid. Ya, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Riwayat Muslim. Ustazah dah rasa macam dekat negara Arab. Okey, maksudnya ini yang kena faham. Pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar dan garam dengan garam, mestilah dengan kadar atau timbangan sukatan yang sama dan mestilah dengan penyerahan serentak atau dalam satu majlis. Jadi, Ustazah nak murid-murid faham betul-betul. Ya?
kalaulah dalam proses jual beli, ingat, jual beli ni kalau kita nak jual barang, kita nak beli barang, jual benda lain, beli guna benda lain. Contoh kita jual beras, beli guna duit, ada pertambahan bayaran, ada untung, itu tak riba. Tapi Ustazah ada beras Malaysia. Lukman ada beras apa tu, Lukman? Saya ada beras siam, Ustazah. Okey. Lukman ada beras siam. Ya, okey. Beras ni, murid-murid, beras ni termasuk dalam hadis ni. Gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar dan garam dengan garam. Perasan tak dekat hadis ni Ustazah warnakan dua benda. Betul. Warna kuning dengan warna pink. Warna kuning ni dia mewakili mata wang. Ya, mata wang. Yang warna pink ni dia mewakili makanan. Jadi beras ni dia termasuk makanan. Ya. Jadi dua item ni kita namakan dia barang ribawi. Ya, barang ribawi. Barang ribawi atau item ribawi. Jadi kalaulah Lukman ada beras siam. Betul. Ustazah ada beras Malaysia. Ya. Lukman ada beras siam. Ustazah ada beras Malaysia. Ustazah nak beli beras siam Lukman tapi tak bayar guna duit. Ustazah nak bayar guna beras siam Ustazah. Boleh ke, Ustazah? Ustazah nak bayar guna beras Malaysia. Sekarang ni boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Boleh. Jawapannya boleh. Ustazah boleh beli beras siam Lukman guna beras Malaysia Ustazah. Tapi dengan syarat, iaitu dia punya syarat timbangannya, sukatannya mesti sama. Faham. Ya, sukatannya mesti sama. Contoh itu Lukman 1 kilo kan? 1 kilogram. 1 kilo beras siam. Ustazah punya pun 1 kilo beras Malaysia. Yeah. Jom mari kita tukar Lukman. Boleh, Ustazah. Jadi Ustazah beli beras siam Lukman, bayar 1 kilo beras siam Lukman, bayar guna 1 kilo beras Malaysia Ustazah. Jadi yang ni tak ada riba. Okey. Faham Lukman? Faham, Ustazah. Jadi kalau ada terlebih, itu dah ada riba namanya. Ya, sebab apa? Dia pertukaran benda yang sama dan mestilah penyerahan tadi ni dalam satu majlis. Ya, maksudnya dua-dua ada dalam sekarang ni. Itu maksudnya, ya. Okey, jadi kalau riba al-fadli ni maksudnya kalaulah Ustazah beli tadi, Ustazah bayar guna 1,5 kilo. 1,5 kilo beras Malaysia tadi, Lukman punya beras siam 1 kilo. 1 kg. Ustazah 1,5 kilo. Yang lebih tu namanya riba al-fadli. Kalau riba an-nasi'ah ni, kalau kita nak faham riba an-nasi'ah ni adalah denda lewat bayar. Denda lewat bayar, dia namanya riba an-nasi'ah. Riba al-yad, riba al-yad ni senang nak faham. Ustazah nak beli tadi beras siam Lukman. Ya. Ustazah kata, Lukman, Ustazah nak belilah beras siam Lukman tu. Ustazah nak bayar guna beras Malaysia Ustazah. Tapi ada kat rumah. Ustazah terus bawa beras siam Lukman. Nantilah Ustazah bagi esok beras Malaysia Ustazah. Bukan satu majlis. Bukan satu majlis. Kalau bukan satu majlis, dia serah lambat, maka itu riba al-yad. Faham Lukman? Faham, Ustazah. Faham murid-murid semua? Faham ya? Itu Okey, maksud riba terbaik. al-yad. Okey. Unsur haram yang kedua namanya gharar. Gharar ni bahasa Melayu dia samar. Samar. Maksud dia kesamaran dalam urusan muamalat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya menjual burung liar di udara. Pandai-pandai jadi kan. Saya jual ya burung liar kat udara tu, tak tahu kan burung mana. Tu tak boleh ya, tak boleh. Kemudian unsur yang ketiga judi. Judi kita memang tahulah tak boleh kan. Perbuatan yang melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga. Contohnya mempertaruhkan wang dalam sesuatu perlombaan. Itu sangat maklumlah ya, tak boleh. Kemudian unsur haram yang keempat, doror. Lebih kurang je, doror. Doror tu maksudnya setiap perkara yang membawa kerosakan, memudaratkan. Doror tu mudarat. Ya, contohnya melakukan transaksi barang terlarang seperti senjata api kepada kanak-kanak. Ya, okey. Jadi uji minda. Jelaskan hukum dan alasan bagi situasi ini. Faiz menjual sebuah telefon pintar yang diletakkan dalam salah satu daripada kotak misteri di dalam kedai dalam taliannya, di mana pembeli hanya perlu memilih kotak misteri yang disukai bagi mengharapkan telefon pintar itu berada dalam kotak tersebut. Apa hukumnya? Siapa nak jawab? Okey, apa jawapannya? Siapa tahu? Okey, Haziq. Silakan, Haziq.
Baiklah, so hukum dia ialah haram. Sebab apa? Sebab akad jual beli tersebut mengandungi unsur judi kerana pembeli bergantung kepada nasib untuk mendapatkan telefon yang dijual oleh Faiz. Kerana tidak pasti telefon itu berada di kotak yang mana satu. Betul ke Ustazah? Ya, betul. Okey, terbaik kan, Faiz. Tak tahu kan Betul. kotak yang mana. Sangat bagus Haziq. Okey, 2 Berapa bintang ganjaran, untuk Ustaz? Haziq. 2 bintang. Soalan seterusnya, jelaskan hukum dan alasan bagi situasi ini. Risha ingin membeli sepasang baju dan melakukan akad jual beli melalui tulisan di platform e-dagang dalam talian. Siapa nak jawab? Okey. Seterusnya, Okey, Hesa. silakan. Jadi hukumnya Allah. harus Ya. yang jelas Harus. dan difahami serta tidak mengandungi unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam. Jadi dia boleh dilaksanakan walaupun secara atas talian. Okey. Ya, betul. Okey, Harus. terbaik. Kerana jelas, akad dia jelas dan tak ada unsur diharamkan walaupun dijalankan secara dalam talian. Berapa Betul. ganjaran Ustazah? 2 bintang 2 untuk bintang. Hesa. Okey, tahniah kepada murid-murid kita yang telah menjawab dengan jawapan yang betul. Dan sekarang ni kita nak berehat seketika Ustazah. Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas.